Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Adam Halik bin Abdul Aziz, merupakan mahasiswa ijazah sarjana muda pengajian Malaysia dengan pendidikan semester 3. Selaras dengan bidang pengajian saya, maka pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang Badan Kehakiman di Malaysia. Badan Kehakiman atau lebih dikenali sebagai Judisiari merupakan salah satu daripada 3 badan yang berada di bawah doktrin pengasingan kuasa, antaranya Legislatif Perundangan, Eksekutif Pentadbiran dan Judisiari Kehakiman. Doktrin ini diperkenalkan oleh Montesquieu, sarjana perlembagaan daripada Perancis, bagi memastikan amalan demokrasi dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin di sesebuah negara termasuk Malaysia. Doktrin ini bertujuan untuk menghindari kezaliman dalam kalangan pemerintah. Pembahagian kuasa-kuasa ini juga bertujuan untuk melaksanakan semak dan seimbang antara setiap 3 badan. Badan Kehakiman atau turut dikenali sebagai Judisiari merupakan badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Badan ini juga dikenali sebagai sistem perundangan dan ahlinya terdiri daripada Yang Amat Arif, hakim-hakim se-Malaysia. Di samping bertugas di mahkamah, mereka ini juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa, terutamanya Polis Diraja Malaysia, bagi menegakkan keadilan. Badan Kehakiman di Malaysia terdiri daripada seorang Ketua Hakim Negara dan mahkamah-mahkamah lain. Buat julung kalinya, Tun Tunku Maimun Tuan Mat telah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Beliau merupakan wanita pertama yang menjawat jawatan tertinggi itu dalam Badan Kehakiman. Satu pencapaian yang harus dibanggakan oleh kaum wanita, kerana sebelum ini jawatan utama negara acap kali didominasikan oleh kaum lelaki. Kedua, selepas Ketua Hakim Negara, Badan Kehakiman terdiri daripada beberapa mahkamah seperti yang anda dapat lihat di sebelah kanan video ini. Mahkamah di Malaysia terdiri daripada 2 peringkat, iaitu Mahkamah Bawahan dan juga Mahkamah Atasan. Ia dimulai dengan mahkamah di hierarki paling bawah, iaitu Mahkamah Magistrate, kemudian diikuti oleh Mahkamah Session Court. Di hierarki Mahkamah Atasan pula, paling rendah adalah Mahkamah Tinggi, iaitu High Court. Atasnya pula adalah Mahkamah Rayuan, The Court of Appeal, dan tertinggi sekali dalam hierarki mahkamah di Malaysia ialah Mahkamah Persekutuan, Federal Court, ataupun dahulu kala kita lebih kenal sebagai Mahkamah Agung, iaitu Supreme Court. Mahkamah paling bawah ialah Mahkamah Magistrate. Bidang kuasa mahkamah ini dari segi kes sivil tidaklah melebihi daripada RM100,000, manakala bidang kuasa jenayah pula, magistrate boleh mendengari kes-kes jenayah di mana hukumannya adalah seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang, iaitu denda sahaja, termasuklah kesalahan trafik bagi magistrate kelas pertama, manakala hukuman maksimum 12 kali sebatan bagi magistrate kelas kedua. Kedua tertinggi di Mahkamah Bawahan ialah Mahkamah Session. Bidang kuasa mahkamah ini dari segi bidang kuasa sivil, Mahkamah Session boleh mendengari semua kes-kes sivil di mana jumlah tuntutan adalah melebihi RM100,000 dan tidak melebihi RM1 juta. Manakala dari kes jenayah pula, Mahkamah Session boleh mendengari semua kes-kes jenayah, kecuali kes-kes yang jika disabitkan dengan kesalahan, orang tertuduh boleh dijatuhkan hukuman mati. Didapati daripada kedua-dua mahkamah di peringkat mahkamah bawahan tidak dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman mati, kerana pada asasnya hukuman ini hanya boleh dijatuhkan oleh mahkamah-mahkamah di peringkat mahkamah atasan. Beralih pula ke mahkamah atasan, paling bawah ialah Mahkamah Tinggi. Bidang kuasa sivil Mahkamah Tinggi adalah mendengari dan memutuskan semua kes-kes sivil yang melebihi kuasa Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate. Juga mempunyai bidang kuasa eksklusif mendengari pertikaian isu-isu kebekrapan, isu-isu matrimonial, sivil syarikat, pelantikan dan selian penjaga kanak-kanak dan harta. Dari segi bidang kuasa jenayah pula, Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Dalam pada itu, Mahkamah Tinggi berhak untuk mendengar rayuan dan semakan keputusan kes-kes daripada Mahkamah Bawahan. Kedua tertinggi adalah Mahkamah Rayuan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, gambar di belakang saya ini adalah imej sebenar di dalam Mahkamah Rayuan. Jadi jika anda tertanya-tanya bagaimana rupa mahkamah kedua tertinggi di Malaysia, maka tataplah ke skrin anda sekarang. Tengoklah. Okey, secara amnya Mahkamah Rayuan bertujuan untuk mendengar segala kes-kes rayuan daripada mahkamah yang lebih rendah daripadanya, serta mempunyai bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Mahkamah ini unik kerana setiap prosiding akan diadili oleh
3 orang hakim. Antara contoh menarik bagi mahkamah ini adalah krisis politik Perak 2009 yang mana kita diperlihatkan dengan kes Nizar Jamaluddin melawan Zamri Abdul Kadir, di mana Mahkamah Rayuan telah mengakas atau menterbalikkan keputusan Mahkamah Tinggi dengan memberi keputusan Zamri sebenarnya adalah Menteri Besar Perak baharu yang sah menggantikan Nizar yang kehilangan majoriti. Akhir sekali, mahkamah tertinggi di Malaysia adalah Mahkamah Persekutuan, Federal Court. Mahkamah Persekutuan adalah seperti yang anda dapat lihat di belakang saya. Gambar itu merupakan imej sebenar Mahkamah Persekutuan yang terletak di mana? Di Istana Kehakiman Putrajaya. Betapa dapat kita lihat Mahkamah Persekutuan ini sungguh mewah dan megah kerana ia merupakan mahkamah paling tinggi di Malaysia. Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah akhir bagi setiap pihak untuk membuat rayuan terhadap kes-kes mereka. Tiada lagi mahkamah yang lebih tinggi daripadanya. Menjadi tradisi kehakiman negara di mana prosiding yang dijalankan di mahkamah ini akan diadili oleh 5 orang hakim, di mana ia akan dikepalai oleh Ketua Hakim Negara seperti mana kita dapat lihat di dalam kes Datuk Seri Najib Razak pada tahun lalu.